Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini aku nak review satu lagi counter dipanggil Iconic. Okay, so sebelum kita pergi kepada technical analysis ni, kita tengok sikit lah tentang dia punya fundamental dia. So, Iconic ni sebenarnya dia punya business dia, kita tengok business, tourism dan juga hartanah. Okay, so dia lebih bisnes pada pelancongan dan juga hartanah lah. Okay, so kita tengok pada core business dia lebih kepada kita tengok property development, ke construction management, project management, project and profit. So lebih kepada construction sebenarnya. Okay, lebih kepada construction walaupun dia tulis tu tourism. Okay, mungkin tourism sekarang ni kurang bagus, so dia change to the construction lah. Okay, so nanti korang boleh kaji lah. Okay, sikit tentang Iconic. So penting sebenarnya, dia nampak macam tak remeh, tapi sebenarnya penting. Okay, untuk korang tahu dulu sebelum korang melabur. Okay, so based on the laman web ni nampak macam syarikat ni nampak bagus. Okay, so based on laman web lah nampak teratur. So bermaksud syarikat ni serius okay, dalam bisnes dia. Okay, so kita pergi sikit maklumat sikit tentang fundamental dia juga. Kita tengok volume dia. Okay, volume dia amat besar 39 juta dengan pembelian dan penjualan dia yang amat sedikit. Kuasa dalam 1/100 ni. So bermaksud pergerakan saham dia memang amat laju. Okay, kalau dia nak jual dan beli memang amat laju lah. Okay, dengan volume 39 juta ni. Okay. So kita tengok pada quarter report dia, syarikat ni telah memang mengalami keuntungan daripada 2019 hingga kuarter yang dia dah keluar kuarter yang paling latest ni. Okay, syarikat mengalami keuntungan. Okay, syarikat mendapat keuntungan 3 juta lebih. Okay, 3.1 lah, 3.1 juta. Okay, so dengan revenue 11.7 juta. So syarikat telah mengalami keuntungan. Okay, so bermaksud kita tengok secara kasar pun nampak harga saham ni telah naik sedikit. Okay, naik sedikit. So mungkin dijangka saham ni mungkin naik. So kita tengok sedikit technical analysis. So kita tengok annual dulu. So annual dia, so bila dia mencatatkan keuntungan, dia sudah mencatatkan keuntungan. So bermaksud kuarter yang ketiga tadi, okay, kuarter ketiga, kuarter kedua baru. Kuarter kedua. Okay, kuarter kedua mencatatkan keuntungan. Okay, so bila begitu, dia juga mencatatkan keuntungan bagi annual dia lah. Okay. Alright, so kita tengok technical analysis. Okay. Okay, kita tengok saham ni. Okay, paling latest dia pernah sampai paling tinggi kita tengok paling tinggi pada takat ni. Okay, takat ni paling tinggi. Okay, dalam RM2 sebenarnya. Dia pernah sampai pada RM2. Okay, dia pernah sampai pada RM2 sebenarnya. Okay, so lepas tu saham ni mengalami kejatuhan. Okay, dan lepas tu dia sideways. Bagi aku dia sideways lah ke sini. Okay, dia sideways. Right? So lama dia sideways sebenarnya. Okay. Okay, so sehingga dia buat satu, kita tengok Okay. So amat lama sebenarnya sideways dia. Okay, dia naik, dia turun, dia sideways, dia turun, dia naik. So sebenarnya dia telah, kalau kita tengok dia punya resistor lama dia dekat sini Resistor lama dia dekat sini. Okay, dia punya cecah harga. Okay, 49 sen sebenarnya. 49 sen. Okay, 49 sen Okay, so lepas tu dia turun. Dia buat satu support dekat sini. So paling bawah sebenarnya harga saham ni nak cecah pada 18 sen. Okay, 18 sen pada masa PKP tu lah. So lepas tu saham ni cuba untuk naik. Okay, membentuk satu lagi resistance dekat sini. Okay, resistance baru dekat sini 35 sen sebenarnya. Okay, 35 sen. Okay, so lepas tu dia pada Julai, akhir Julai dia break the resistance dan dia naik. Okay, kalau kita tengok ni, ini adalah antara, bagi aku ini adalah kalau tengok ni dipanggil macam Morobozu lah lebih kurang.
Okay, sebab apa dia satu candle yang memang besar. Okay, memang besar dan dia tak ada toncet, adalah toncet sikit sini. Tapi bagi aku ni dikira Morobozu lah lebih kurang. Okay, so dia naik sehingga, okay, saham ni naik sehingga mencecah, okay, 95 sen. Okay, 95 sen sebelum dia turun dan break the support. Okay, dia break the support. Okay, so lepas tu support dia, okay, kita tengok dan selepas tu dia naik balik ke arah support 49 sen ni. Okay, 49 sen dan dia buat satu lagi resistance dekat kawasan sinilah. Okay, di kawasan sini. Okay, so resistance dekat sini dan dia buat satu lagi support dekat area sini. Okay, so area sini. So dalam 5 sen setengah ke 49 sen ni sebenarnya adalah support dia. Okay, so dia break the support. Okay, dia break the resistance dia. Okay, 60. Lepas tu dia sampai ke support 5 sen setengah dan dia naik, dia break the resistance dan dia sampai ke new resistance iaitu 77 sen. Sorry, susahnya. Senang. 77 sen. Okay, 77 sen sebelum dia kembali kepada support dia. So kita tengok okay, support 49 dan 5 sen setengah ni adalah support terkuat. Okay, support terkuat. Dia pernah turun, okay, turun sikit je. Okay, dalam lingkungan 48 sen dekat sini. Okay, 48 sen. Okay, 48 sen. So 48 sen, 49 dengan 5 sen setengah ni adalah antara support yang terkuat. So sekarang ni dia berada di kawasan ini. So bagi aku saham ni bergerak dalam keadaan sideways lah. Okay, so dia sekarang bergerak dalam keadaan sideways dengan dia punya resistance barunya lebih kurang dalam okay, sini 58 sen. Okay, so resistance baru dia lebih kurang 58 sen. Okay, so untuk saham ni pergi jauh dia kena lepas resistance dia. Okay, dia kena lepas resistance. So setakat ni saham ni bergerak dalam keadaan sideways. Okay, bergerak dalam keadaan sideways. Dia bermain dalam sekitar 58 ke 5 sen setengah, 48 sen. Okay, 48 sen. Okay, tapi kita tengok dulu potensi saham ni ke mana. Adakah dia boleh pergi ke atas, okay, dia break the resistance atau dia turun ataupun dia sideways, okay, ataupun dia bermain-main dekat kawasan area sini. Okay, so kita tengok kepada indikator. Alright, so kita tengok pada MACD cross dulu lah. MACD cross, sorry, MACD cross. Okay, secara detailnya, okay, secara detail, okay, kita tengok dia dah cross dekat sini. Okay, tapi bagi aku saham ni walaupun dia dah buy cross, okay, dia dah ada buy signal dekat sini, okay, dan saham tu dan harga saham tu sebenarnya dekat atas, okay, tapi tak berapa jelas sebenarnya. Okay, so kita tak boleh guna MA cross lah. Okay, so kita tengok kepada, so jap, kita tengok kepada 7 dulu. So kurang jelas kat situ. Okay, apa, kita tengok kepada MACD. Okay, MACD. Okay, MACD boleh bantu. Nampak? Okay, MACD telah menunjukkan satu pergerakan naik. Okay, so yang ini line ni dah melepasi kosong. So ada potensi untuk saham ini pergi naik. Okay, so ada saham ini pergi naik dan dia sudah memberi buy signal. Dah lama dah bagi buy signal. Okay, dekat area sini sebenarnya. Okay, dia dah pergi area sini. Okay, so kita tengok kepada weekly pula. Okay, weekly, alright, dia dah dead cross kat sini. Tapi kita tengok dia punya, yang ini dia macam nak bergerak untuk bercantum. Okay, nak bergerak untuk bercantum. Tapi jauh lagi sebenarnya. Dan dia di atas kosong. Okay, so ada potensi untuk saham ni pergi naik sebenarnya. Tapi tunggu merah dan biru bercantum dengan merah. Okay, so tu weekly. So kita tengok kepada monthly pula. So monthly, okay, dia dah ada cross kat sini. Okay, so
saham ni dah naik, so dua-dua dah melepasi kosong, so ada kekuatan sebenarnya saham ni untuk naik ke atas. Okey. Okey, so kita tengok kepada second indicator RSI dan juga third indicator iaitu stochastic. Stochastic. Okay, so stochastic kita tengok daily dulu. Okay. So saham ni sebenarnya ada potensi untuk naik. So based on the stochastic. Okay, so kita tengok stochastic dia. Okay, setelah okay, dia dah naik ke overbought sebenarnya. Okay, tapi dia punya ni dah naik ke atas. Okay, so agak tinggi sebenarnya harga ni. Okay, agak tinggi. Okay, so dia dah harga oversold dia lebih kurang dalam 48. Okay, 49 sebenarnya. 49 sen. Okay, tu harga oversold. Okay, tu harga oversold dia. Bukan 49 sen, 48 sen. Sorry, 48 sen. Okay, so tu harga oversold dia. Okay. Okay, so sekarang ni harga dah melepasi overbought. Okay, so overbought. Okay, so dah tinggi dah sebenarnya saham ni. Okay, kita tengok kepada weekly pula. Okay, weekly ada dead cross dekat sini. Okay, dah ada hampir nak dead cross dekat sini. So bermaksud saham ni berkemungkinan bermain di kawasan support dia dan juga resistance dia. Okay, berkemungkinan. So masih lagi bawah. Okay, masih lagi dalam keadaan neutral. Sama juga dengan RSI. So kita tengok monthly pula. So monthly pula dah ada cross kat sini. Okay, dah ada cross bermaksud saham ni akan cuba naik. Okay, cuba mahu naik. Okay, tapi dalam keadaan stochastic neutral. Okay, stochastic neutral. Okay, kita tengok dalam weekly ya. Okay. Okay, alright. So monthly kita tengok ada satu petanda sikit. Okay, kalau kita tengok dekat kawasan ni, kita tengok dekat harga sini. Okay, harga sini, okay, mencatatkan kenaikan. Okay, tetapi kalau tengok kepada RSI dia macam ke bawah sedikit. Okay, bermaksud dalam jangka masa lama sebenarnya, dalam masa panjang, berkemungkinan saham ni akan jatuh. Okay, so akan jatuh. Okay, so itu monthly. Okay, untuk daily berkemungkinan saham ni, alright, aku jangka saham ni akan bermain di kawasan 48 sen. Okay, 48 sen aku rasa dia akan turun sekejap. Okay, sebab apa dia dah overbought. Okay, hampir-hampir dia dah overbought dekat sini. So bermaksud dia berkemungkinan akan turun. Okay, atau dan sebelum dia buat kenaikan. So tapi kenaikan pun aku rasa berkemungkinan kenaikan dia bermain around 48 ke 58 sen. Okay, 48 ke 58 sen berkemungkinan dia main sideways lah. Okay, sideways. Okay, dia main sideways kat sini. Okay, so saham ni kalau dia nak naik, dia kena lepas 58 sen. So ini adalah resistance dia yang kena lepas lah. Okay, kena lepas. Dia ada petanda. Okay, dia ada satu petanda dekat sini. Bermaksud saham ni ada kekuatan sebenarnya untuk naik. Okay, untuk naik tapi kawasan dia dah overbought dekat sini. Okay, bagi aku dia berkemungkinan akan main sideways dulu sebelum dia naik ke atas. Okay, 58 ni. Dia kena pecah 58 ni dulu. Okay. Okay, so itu saja untuk saham Iconic. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.